Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi nampaknya kita bertemu lagi ya tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi bersama dengan saya di dalam slot perundangan koperasi di Malaysia, yang mana pada kali ini ya kita akan beralih pula kepada topik aturan aktiviti koperasi, yang mana sebelum ni kita dah pun cerita dengan panjang lebar berkenaan dengan undang-undang kecil. Jadi kini saya mengalih perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada lapisan undang-undang yang terakhir ya, ataupun lapisan yang kelima ya di dalam struktur undang-undang koperasi di Malaysia, iaitu aturan ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang sering terkeliru di antara aturan, undang-undang kecil dan juga peraturan ya. Aturan ni apa sebenarnya? Adakah dia sama dengan peraturan ya? Dan aturan ni apa sebenarnya? Itu yang kadang-kadang sering timbul ya kepada persoalan ya setiap anggota. Baiklah, seperti mana yang saya nyatakan tadi ya, peraturan dibuat oleh pihak SKM ya, bermakna koperasi tidak boleh campur tangan di dalam penggubalan ataupun pembuatan sesebuah peraturan itu. Manakala undang-undang kecil adalah merupakan satu perlembagaan di antara anggota dan juga koperasi, dan ianya dibuat oleh barisan anggota lembaga ya. Untuk aturan pula, dia adalah merupakan satu sistem kawalan dalaman, yang mana aturan ini adalah secara spesifiknya bertumpu kepada aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah koperasi. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan harus memastikan apakah aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan, dan barulah di situ tuan-tuan akan membuat aturan yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tuan-tuan ya, boleh saya katakan bahawa aturan ini sebenarnya datangnya daripada undang-undang kecil. Dia mesti ada ibu dia, ya, mesti ada mak dia yang melahirkan dia, betul tak? Jadi aturan ini tuan-tuan datangnya daripada undang-undang kecil, sebab undang-undang kecil itu secara spesifik menyatakan tentang aktiviti yang boleh dijalankan oleh sesebuah koperasi. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam peruntukan undang-undang kecil tuan-tuan dan puan-puan sendiri ya, secara spesifiknya di dalam peruntukan undang-undang kecil 8 ya, kalau tuan-tuan buka yang seragam adalah di bawah UUK 8, tapi mungkin numbering lari sikit dengan undang-undang kecil koperasi tuan-tuan dan puan-puan, tapi yang itu tak jadi masalah. Tuan-tuan lihatlah ya, tajuknya fungsi ya. Jadi kalau di dalam undang-undang kecil 8 itu, tuan-tuan harus ya mengenal pasti terlebih dahulu apakah fungsi utama yang dijalankan oleh koperasi tuan-tuan. Fungsi biasanya kita pilih satu saja tuan-tuan, sama ada fungsi pengguna ke, perkhidmatan ke, ya, perladangan ke, pengangkutan dan sebagainya. Itu adalah ditentukan berdasarkan kepada pengkhususan ataupun specialization yang dijalankan oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Dan kemudian barulah kita beralih kepada undang-undang kecil 9 ya, di dalam undang-undang kecil tuan-tuan dan puan-puan yang menerangkan secara terperinci perincian tentang setiap aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan ya, akan dinyatakan di dalam Undang-Undang Kecil 9. Sebab tu dia ada 9-1A, B, C, D dan sebagainya. Semua itu boleh dibuat penambahan dan sebagainya tertakluk kepada pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk pengkhususan fungsi, tuan-tuan harus lihat di dalam Undang-Undang Kecil 8. Namun demikian, dari segi perincian dengan lebih lanjut, selain daripada fungsi utama yang dinyatakan, tuan-tuan harus melihat kepada Undang-Undang Kecil 9 ya. Jadi kita berbalik kepada slide yang hendak saya terangkan kepada tuan-tuan di sini ya. Aturan aktiviti adalah bertujuan bagi memudahkan pengurusan dan pengawalan aktiviti koperasi, betul tak? Sebab dia adalah berkait rapat dengan aktiviti yang dijalankan oleh koperasi. Jadi kalau kita ada aturan, kita boleh nampak perjalanan aktiviti itu dapat dilaksanakan dengan jelas ya. Boleh saya katakan aturan ni seolah-olah macam manual prosedur kerja, standard operating procedure tuan-tuan ya. Tapi SOP itu adalah lebih mendalam ya, kerana dia mempunyai carta aliran yang tersendiri dan lebih orang kata khusus ya. Tetapi aturan adalah sebagai salah satu mekanisme kawalan dalaman, cukup untuk setakat kita menerangkan ya apakah skop aktiviti tujuan yang hendak dilaksanakan di sebalik aturan ini ya, dan kemudian siapakah yang orang kata mempunyai tanggungjawab ya untuk melaksanakan aturan aktiviti ini dan sebagainya. Itu semua dinyatakan di dalam aturan aktiviti koperasi tersebut. Dan
Tafsiran aturan juga boleh dilihat di dalam Undang-Undang Kecil Fasal 2. Okey, kita lihat ya tafsirannya. Aturan artinya aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga dari semasa ke semasa bagi melaksanakan mana-mana aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tertakluk kepada peruntukan Akta Koperasi 1993, peraturan, undang-undang kecil dan kelulusan mesyuarat agung. Jadi penting di sini ya, aturan itu dibuat oleh lembaga yang kena buat kerana ia juga dinyatakan di dalam Undang-Undang Kecil 44(2)X ya. Tuan-tuan akan lihat peruntukan itu semasa tuan-tuan didedahkan dengan slot peranan dan tugas ALK nanti ya, yang dibuat oleh lembaga daripada semasa ke semasa bagi melaksanakan mana-mana aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tertakluk kepada peruntukan akta, peraturan, UUK dan kelulusan mesyuarat agung. Bermakna lembaga yang akan membuat aturan ini dan ia perlu mendapat kelulusan daripada mesyuarat agung ya. Dan bagaimanakah pula ya sekiranya kalau keputusan itu telah pun dicapai, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita lihat peruntukan seterusnya di dalam Undang-Undang Kecil Koperasi 9(3). Yang mana di sini ia menyatakan bahawa bagi mengendalikan sesuatu aktiviti menurut Fasal 1. Fasal 1 tu apa tuan-tuan ya? Fasal 1 tu dia merujuk kepada Undang-Undang Kecil 9(1) yang menyatakan dengan terperinci ya itemize berkenaan dengan aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tersebut ya. Jadi lembaga hendaklah membuat aturan aktiviti yang sesuai yang diluluskan oleh mesyuarat agung dan satu salinan hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya dalam tempoh 30 hari selepas diluluskan oleh mesyuarat agung. Itu yang saya katakan tadi. Kalau dah diluluskan oleh mesyuarat agung nak buat apa ya? Bermakna kita perlu menghantar satu salinan kepada pihak SKM dalam tempoh 30 hari selepas diluluskan dalam mesyuarat agung itu. Kerana dari sudut orang kata prosedur dan juga pelaksanaan aturan ini adalah berbeza dengan undang-undang kecil. Undang-undang kecil adalah lebih ketat ya kerana ia merupakan perlembagaan koperasi. Jadi kalau mesyuarat agung dah luluskan pun tak boleh terus dikuatkuasakan, perlu dibawa kepada pihak SKM untuk kelulusan yang lebih lanjut dan kemudian SKM akan memaklumkan kembali kepada pihak koperasi sama ada pindaan UUK itu boleh dilaksanakan ataupun tidak. Tetapi berbeza dengan aturan kerana aturan adalah lebih kepada kawalan dalaman sesebuah koperasi tersebut, cukup sekadar ianya diluluskan oleh mesyuarat agung dan kemudian terus boleh dilaksanakan. Tetapi kita kena pastikanlah ya, peruntukan yang terdapat di dalam aturan itu tidak bercanggah dengan mana-mana peruntukan undang-undang yang lebih tinggi daripada atasnya. Bermakna dia harus konsisten dengan peruntukan UUK, dengan peruntukan garis panduan ya, peruntukan peraturan, akta dan sebagainya ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih pula kepada tujuan aturan aktiviti itu dilaksanakan. Seperti mana saya nyatakan tadi, tujuan aturan aktiviti ini dilaksanakan adalah untuk menyatakan dengan jelas kaedah bagi aktiviti yang dijalankan oleh koperasi. Dia perlu ada satu proses, satu struktur, satu prosedur tuan-tuan dan puan-puan untuk menerangkan ya pelaksanaan aktiviti yang dijalankan itu. Dan ia juga bertujuan untuk memastikan setiap aktiviti yang dilaksanakan berdasarkan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Kecil Koperasi. Bermakna secara spesifiknya dia harus ya orang kata konsisten dengan peruntukan aktiviti yang dilaksanakan oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang dinyatakan dalam undang-undang kecil, aktiviti itulah juga mempunyai aturannya yang tersendiri. Dan secara tidak langsung, aturan ini juga boleh mengelakkan penyelewengan dalam pelaksanaan aktiviti koperasi sebab kita ada satu bentuk prosedur yang jelas, satu bentuk orang kata aturan yang jelas, maka sudah pasti penyelewengan dapat dielakkan di dalam sesebuah pelaksanaan aktiviti itu. Dan secara tidak langsung ia juga membantu dan memudahkan tugas-tugas pengauditan ya, terutama kepada jawatan kuasa audit dalaman ya.
bila JAD nak buat tugas-tugas pengauditan, sebab kita harus faham JAD ni tuan-tuan bukan saja mengaudit dari sudut kewangan semata-mata, bukan dia audit figure saja tuan-tuan, dia juga harus mengaudit dari sudut pengurusan, ya. Dan apabila melihat kepada pengurusan, sudah pasti dia hendak melihat kepada dokumen-dokumen yang ada di dalam koperasi. Jadi termasuklah juga aturan, ya, sama ada aktiviti yang dijalankan oleh koperasi mengikut ataupun tidak kehendak yang telah pun ditetapkan di dalam aturan. Jadi ini akan memudahkan lagi tugas-tugas pengauditan oleh pihak-pihak yang berkaitan, ya.